Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ala immah wal mahdiyin wassallim taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keamanan dan kasih sayang kepada kesemua sidang penonton. Selamat menonton episod ini dalam program Khazanah Mahdi yang bertajuk Apa Para Ulama Sembunyi tentang Imam Al-Mahdi. Di mana program Khazanah Mahdi adalah bertujuan untuk menyampaikan dan menjelaskan ilmu-ilmu dari para Mahdi alaihissalam yang merupakan para khalifah Allah Subhanahu wa taala di zaman kita ini. Sidang penonton, di dalam episod ini kami akan membincangkan satu tajuk yang amat penting dan menarik, iaitu tentang Imam Al-Mahdi alaihissalam. Apakah makna gelaran ini dan siapakah karakter ini? Dari mana asalnya dan apa yang diceritakan tentangnya di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ahlul Bait alaihissalam. Dan mengapakah Muslim Sunni dan Muslim Syiah berbeza pandangan tentang identiti dan naratif karakter ini. InsyaAllah saya jemput terlebih dahulu saudara Ahmad Bukhari untuk memulakan perbincangan dan perkongsian berkaitan tajuk ini. Silakan. Terima kasih saudara Kashfullah. Sama-sama. Bismillah al-wahidul qahhar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad a'imma wal mahdiyin wa sallim taslima. Baiklah sidang penonton. Imamul Mahdi adalah suatu tajuk yang sedang rancak dibincangkan oleh umat sejak sekian lama. Menurut ulama-ulama Sunni, Al-Mahdi ialah Al-Masih, sang penyelamat yang diramalkan akan muncul ketika dunia dalam penuh suasana kemungkaran, kezaliman dan penindasan. Dikatakan Al-Mahdi akan menggalikan umat ke pangkal jalan kerana umat telah disesatkan sebelum itu. Ia dikatakan berasal daripada jalur keturunan Nabi Muhammad SAW, tidak mengetahui dirinya adalah Imam Mahdi. Kemudian pada satu malam turun khabar daripada langit dan keesokan harinya dia menjadi Imam Mahdi. Kemudian dia akan bangkit dengan satu pasukan yang melakukan revolusi yang menangkan umat Islam ke atas musuh-musuh umat Islam. Kepercayaan Sunni, Imam Al-Mahdi merupakan imam bagi mereka yang akan muncul di akhir zaman dan gelarannya ialah Al-Mahdi yang bermaksud yang membimbing dan yang memimpin. Tetapi antara apa yang diperkatakan oleh para ulama ini berbanding dengan apa yang diperkatakan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para Ahlul Bait, di dalam hadis-hadis terdapat perbezaan yang amat besar. Para ulama telah membuat pelbagai rumusan tentang konsep Imamul Mahdi, cara untuk mengenalinya, peranannya, bagaimana gerak kerja bermula dan sebagainya. Baik, saya jelaskan. Sunni percaya Imamul Mahdi berasal daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mempunyai seorang anak iaitu Fatimah Zahra yang baginda nikahkan dengan sepupunya iaitu Ali bin Abi Talib alaihissalam, dan mereka mempunyai dua orang putera iaitu Hasan dan Husain. Okey, ada Sunni yang percaya Imamul Mahdi berasal daripada jalur Hasan. Tetapi ada yang percaya dia berasal daripada jalur Husain. Ada juga yang tidak tahu daripada jalur yang mana, tetapi sekadar percaya bahawa dia daripada keturunan Nabi. Dan akibat daripada tafsiran yang salah oleh para ulama, Sunni mengatakan nama Imamul Mahdi hendaklah sama dengan nama Nabi Muhammad SAW, iaitu Muhammad bin Abdullah. Inilah yang diajarkan oleh para ulama sehingga begitu sebati di dalam pemikiran Muslim Sunni. Kerana itu kita selalu mendapati golongan Muslim Sunni berkata, jika nama orang yang mendakwa dirinya Imamul Mahdi bukan Muhammad bin Abdullah, maka orang itu adalah palsu. Kerana Nabi SAW bersabda, namanya sama dengan namaku dan nama bapanya sama dengan nama bapaku.
Tetapi jika kita lihat kepada hadis Nabi tersebut, kita akan dapati baginda Rasul tidak menyebut kalimah sama dengan namaku dan sama dengan nama bapaku. Sebaliknya baginda menyebut mirip. Okey, mirip dengan namaku dan mirip dengan nama bapaku. Diriwayatkan oleh dari Abdullah bin Mas'ud yang melaporkan bahawa Nabi SAW telah bersabda, jika dunia hanya tinggal satu hari, Allah akan memanjangkan hari itu sehingga dia mengutus seorang lelaki dariku atau dari keluargaku yang namanya mirip namaku dan nama bapanya mirip nama bapaku. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kesaksamaan, sebagaimana ia dahulunya dipenuhi dengan penindasan dan kezaliman. Hadis rawahu Abu Daud dan At-Tirmizi. Baik, sidang penonton. Maka di sini terdapat perbezaan besar di antara maksud sama dan mirip. Kerana mirip bermakna nama dia tidaklah semestinya Muhammad secara khusus dan nama bapanya tidak semestinya Abdullah secara khusus. Mungkin namanya Muhammad bin Abdullah juga adalah benar, tetapi kalimah yang Nabi gunakan ialah mirip, bukannya sama. Okey. Jadi kita akan berdepan dengan kemungkinan-kemungkinan yang lain, kerana Nabi juga mempunyai nama-nama yang lain seperti Ahmad, Mustafa, Mahmud, Abdullah dan lain-lain. Begitu. Jadi namanya mungkin Ahmad dan nama Nabi juga tidak semestinya Abdullah, kerana bapa Nabi juga mempunyai nama lain iaitu Ismail, berdasarkan hadis yang saya akan bacakan, iaitu aku adalah putera dua manusia yang hampir disembelih. Okey, kita boleh rujuk hadis ini di dalam Sirah Ibn Hisham. Dua putera yang hampir disembelih itu ialah Nabi Ismail alaihissalam yang hampir disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam atas arahan Allah, dan seorang lagi ialah Abdullah, iaitu bapa Nabi SAW yang hampir disembelih oleh datuk baginda Abdul Muttalib kerana suatu nazar. Baik. Oleh itu, nama bapa Nabi boleh jadi Abdullah, boleh jadi Ismail. Dan kerana itu juga, nama Imamul Mahdi boleh jadi Muhammad, Ahmad, Mustafa, Mahmud, Abdullah dan sebagainya. Dan nama bapa Imamul Mahdi boleh jadi Abdullah, Ismail atau nama-nama keturunan Nabi Ismail seperti Abdullah, Abdul Malik, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Baik, sidang penonton. Pada hakikatnya tidak pernah ada satu kesepakatan di kalangan para ulama bahawa namanya hendaklah mesti Muhammad bin Abdullah. Tetapi apa yang ada ialah sekelompok ulama yang sentiasa cuba menakut-nakutkan umat. Dan tujuan mereka supaya umat Islam menafikan sesiapa saja yang mendakwa sebagai Imamul Mahdi sebagai palsu jika namanya bukan Muhammad bin Abdullah. Dan dengan ini akan menghalang umat daripada mendengar atau melayan sebarang dakwah, sebarang seruan kepada Imamul Mahdi jika tidak menampilkan nama Muhammad bin Abdullah secara spesifik atau mengikut tafsiran mereka. Baik. Umat Islam Sunni juga akan terus menafikan sesiapa saja yang mendakwa sebagai Imamul Mahdi, kerana mereka mengatakan Imamul Mahdi juga tidak mengenali dirinya sebagai Imamul Mahdi. Ini merupakan satu pembohongan yang besar. Okey, kerana tidak ada walaupun satu hadis yang mengatakan bahawa Imamul Mahdi tidak mengetahui bahawa dirinya adalah Imamul Mahdi. Sebaliknya, perkara ini hanyalah rumusan tafsiran yang menyeleweng yang dilakukan oleh para ulama Islam terhadap hadis-hadis. Antaranya hadis-hadis yang mengatakan bahawa Tuhan mempersiapkan Al-Mahdi dan urusannya pada satu malam. Okey. Para ulama ini berkata, pada satu malam dia tidak tahu dirinya ialah Al-Mahdi. Keesokan harinya dia sedar bahawa dirinya adalah Al-Mahdi. Mereka mengatakan bahawa Tuhan menyedarkannya pada malam sebelumnya melalui mimpi atau cara-cara lain yang kita tidak dapat pastikan. Tetapi ada juga ulama yang berbeza pandangan dalam menafsirkan maksud Tuhan mempersiapkan pada satu malam. Begini, mereka berpendapat
individu yang menjadi Imamul Mahdi merupakan seorang yang melakukan dosa-dosa besar. Okey, mungkin minum arak, berzina, membunuh dan sebagainya. Tetapi kemudian pada satu malam Allah mengubah keadaan dirinya dan dia dipersiapkan serta-merta pada malam itu juga. Terdapat lagi satu tafsiran lain yang mengatakan bahawa dia tahu sebenarnya dirinya adalah Imamul Mahdi, tetapi urusannya terhalang. Mungkin kerana kekurangan pengikut atau ada halangan untuk dia keluar bangkit menunaikan tugasnya sebagai Imamul Mahdi. Tetapi pada satu malam tiba-tiba dia mendapat kemampuan untuk melakukannya. Mungkin dia menang loteri atau sebagainya. Mungkin secara tiba-tiba pada malam tersebut dia mendapat pengikut yang amat ramai atau mendapat pengikut yang mempunyai kuasa pemerintahan yang menyokong beliau, seperti mana pada pemerintah di zaman Nabi Yusuf AS yang beriman dan menyokong kepada Nabi Yusuf AS. Baik sidang penonton. Satu lagi hadis yang sering digunakan ialah hadis yang mereka tafsirkan secara salah, iaitu hadis Al-Mahdi berada di kalangan manusia tetapi tidak menjadi dirinya adalah Imam Mahdi, dan manusia pergi kepadanya dan mengatakan kepadanya bahawa beliau adalah Imam Mahdi, dan mereka cuba untuk berbaiat kepadanya tetapi dia enggan, melarikan diri, dan mereka mengejarnya dan memaksanya untuk menerima baiat mereka. Baik. Hadis ini para ulama berkata dia enggan untuk menerima bai'ah daripada manusia kerana dia tidak sedar dan dia tidak tahu bahawa dirinya adalah Imam Mahdi. Okey. Pandangan ini menimbulkan satu permasalahan. Baik. Kerana jika mereka yang mahu membai'ahnya tahu bahawa dirinya adalah Imamul Mahdi, tentulah mereka ini lebih berilmu berbandingkan dengan figure ini, lebih berilmu untuk mengenal siapakah khalifah, siapakah utusan Allah yang sebenarnya. Sedangkan Al-Mahdi sendiri tidak mengetahui tentang dirinya sendiri, tidak sedar. Ini bermakna orang-orang tersebut lebih berilmu daripada dirinya dan dia tidak layak untuk menjadi imam mereka. Baik. Oleh itu, untuk apa mereka kejar untuk mengikutinya jika mereka sendiri lebih berilmu dan lebih memahami apa yang Tuhan mahu? Jadi ini sebenarnya sememang je bercanggah daripada kebenaran dan tidak masuk akal, okey? Sehingga dia dikejar, dipaksa untuk menerima bai'ah. Baik. Apa yang logik, apa yang masuk akal ialah pasti pada satu tempoh di mana Al-Mahdi mesti menyebarkan idea bahawa dia adalah Imamul Mahdi, berdakwah kepada manusia tentang ajarannya, dan kemudian sekelompok manusia kemudiannya mengenali dan beriman kepadanya bahawa dia adalah Imam Mahdi, lalu pergi kepadanya dan berbaiat kepadanya. Jika ini yang berlaku, barulah masuk akal, barulah menurut sunnah para nabi, menurut sunnah para rasul, termasuk sunnah Nabi Muhammad sendiri. Tidak ada umat manusia yang membaiat, beriman kepada mana-mana para nabi, para rasul atau para imam, melainkan mereka diberitahu terlebih dahulu. Para malaikat dan jin tidak tahu Adam alaihissalam adalah khalifah Allah, melainkan setelah diberitahu terlebih dahulu, diumumkan oleh Allah kepada mereka terlebih dahulu. Para nabi dan para rasul, kesemua mereka terlebih dahulu mengumumkan siapa diri mereka dan berdakwah kepada manusia untuk mendapatkan bai'ah, kemudian mendapatkan keimanan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala mengumumkan tentang Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Adam AS pula mengumumkan tentang Sid. Kemudian Nabi Sid AS sendiri mengumumkan tentang dirinya dan berdakwah. Jadi berdakwah terlebih dahulu merupakan sunnah para Nabi, para Rasul. Dan sunnah ini berterusan. Ya. Alhamdulillah. Sidang penonton, sunnah yang dibicarakan oleh Saudara Ahmad Bukhari tadi, sebenarnya sunnah ini telah berterusan, sebagaimana Nabi Yahya AS juga telah membaptiskan dan mengumumkan Isa AS sebagai pewarisnya. Dan setelah itu barulah Isa AS berdakwah mengumpulkan para pengikutnya.
Dan begitu juga ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri terlebih dahulu dimaklumkan oleh Jibril alaihissalam bahawa baginda adalah nabi. Dan setelah itu barulah baginda memulakan dakwahnya selama 13 tahun secara rahsia untuk mengumpulkan para pengikut baginda. Kemudian baginda telah berhijrah dan menubuhkan kerajaan di Madinah dan melalui beberapa siri peperangan. Oleh itu sidang penuntun, sunnah semua para utusan Allah Subhanahu Wa Taala mestilah sama, dan sunnah Allah ni tidak akan berubah Dan tentunya dilalui dan dilakukan oleh Imam Al-Mahdi alaihissalam sendiri, di mana beliau juga terlebih dahulu wajib mengetahui dirinya adalah Imam Al-Mahdi, dan seterusnya barulah beliau melakukan dakwah kepada manusia dalam tempoh masa tertentu. Beliau boleh saja pada awalnya tidak mengetahui bahawa dirinya Imam Al-Mahdi, kerana Nabi Muhammad SAW sendiri iaitu insan yang terbaik juga dilahirkan tanpa mengetahui hakikat dirinya, sehinggalah baginda berusia 40 tahun. Tetapi apa yang pasti, Imam Al-Mahdi mestilah terlebih dahulu mengenali siapa dirinya. Dan setelah itu barulah beliau alaihissalam melakukan dakwah yang hanya akan beliau mulakan berdasarkan syarat yang telah ditetapkan. Dan sebab mengapa beliau mengelak atau melarikan diri daripada dibai'ah pada mulanya bukanlah kerana beliau tidak tahu hakikat dirinya adalah Imam Mahdi, tapi kerana mereka yang mendatangi beliau itu belum benar-benar beriman dengannya, atau kerana masa, suasana dan lokasi ketika itu belum lagi sesuai untuk melakukan bai'ah. Jadi sidang penonton, selain daripada itu, idea yang dimiliki oleh Muslim Sunni yang ditanam oleh ramai juga ulama-ulama Sunni dalam kepala mereka, iaitu bahawa Imam Al-Mahdi datangnya daripada jalur keturunan Imam Hassan alaihissalam, dan bukannya daripada jalur keturunan Imam Hussein alaihissalam. Idea ini sidang penonton adalah satu idea yang sangat rapuh. Kerana ia hanyalah satu andaian melulu yang dilakukan oleh para ulama, kerana mereka tidak menyukai fakta bahawa Imam Hussein alaihissalam telah memberontak terhadap kerajaan Bani Umayyah yang telah dipimpin ketika itu oleh Yazid laknatullah. Dan oleh kerana Imam Hasan alaihissalam dikatakan telah kononnya berdamai dengan Muawiyah laknatullah, maka Imam Hasan alaihissalam lebih layak menjadi bapa keturunan kepada Imam Al-Mahdi. Tetapi sidang penonton, ini semua adalah andaian yang merapu, kerana tidak langsung bersandarkan sebarang dalil hadis daripada Nabi SAW ataupun daripada keluarga suci baginda. Seterusnya, Muslim Sunni mempercayai bahawa setelah sekumpulan manusia ini membai'ah Imam Al-Mahdi, mereka semua akan bergerak dan maju bersama beliau. Sidang penonton, Imam Al-Mahdi dikatakan akan bersama para pengikutnya, iaitu para ansar beliau, bertempur dalam beberapa siri peperangan, sehinggalah tiba berita kemunculan Dajjal laknatullah. Dan seterusnya, Isa AS akan turun daripada langit untuk bertemu beliau dan ansarnya. Perkara ini dikatakan akan berlaku di Damsyik ataupun Damaskus, di mana mengikut beberapa riwayat, Isa AS dikatakan akan turun daripada awan sambil memegang sayap di belakang dua orang malaikat. Dan Isa AS akan menitiskan air daripada rambut dan dahinya. Lalu Imam Al-Mahdi dikatakan akan menjemput Isa AS untuk mengimamkan solat. Tetapi Isa AS akan menjawab, tidak, ini adalah masa anda, oleh itu andalah yang seharusnya mengimamkan solat. Dan Isa AS akan solat di belakang Imam Al-Mahdi. Sidang penonton, ini jika difikirkan secara rasional memberikan indikasi jelas bahawa Imam Al-Mahdi AS adalah lebih hebat dan lebih tinggi makamnya daripada Isa anak Maryam. Dan Isa AS sebagai seorang Nabi yang sangat mulia sebenarnya berada di bawah makam dan di bawah darjat Imam Al-Mahdi. Malangnya, sidang penonton, hakikat ini tidak disedari oleh Muslim Sunni atau cuba dinafikan mereka dengan berdalih, dengan berkata Isa AS adalah lebih tinggi darjatnya daripada Imam Al-Mahdi.
tetapi oleh kerana Imam Al-Mahdi membawa syariat Muhammad yang dikatakan lebih tinggi daripada syariat Isa AS, maka Isa AS telah menolak tawaran untuk mengimamkan solat. Sidang penonton, penafian Muslim Sunni ini adalah batil dan mengelirukan. Apa yang pasti ialah makam dan darjat Imam Al-Mahdi AS adalah lebih tinggi daripada Isa AS. Dan ramai juga Muslim Sunni yang berdalih dan memberikan alasan yang memualkan, iaitu selagi mereka tidak melihat dengan mata kepala mereka sendiri Isa AS turun dari langit, dari celah-celah awan, di atas sayap-sayap malaikat dan menitiskan air dari rambut dan dahinya, mereka tidak akan sekali-kali beriman dengan sesiapa pun yang mengumumkan dirinya adalah Imam Al-Mahdi. Malah kita dapati ramai juga para ulama yang seolah-olah memberikan amaran kepada manusia, terutamanya umat Islam, dengan berkata, jangan sekali-kali memberikan bai'ah kamu kepada Imam Al-Mahdi sehingga kamu terlebih dahulu melihat majoriti manusia bersetuju dengannya dan berhimpun bersamanya. Sidang penonton, jika kita semua mengikuti dan akur dengan amaran para ulama ini, lalu semua orang tidak memulakan langkah untuk membai'ah Imam Al-Mahdi AS kerana menantikan orang lain dengan jumlah yang besar membai'ahnya terlebih dahulu, dan Imam Al-Mahdi pula dikatakan tidak melakukan dakwah terlebih dahulu, maka siapakah mereka ini yang mengenali beliau adalah Imam Al-Mahdi dan berani pula membai'ah beliau sejak dari awal lagi? Sidang penonton, apakah mereka ini para malaikat atau makhluk asing atau makhluk halus yang tiba-tiba muncul dari langit atau daripada alam gaib dan terus mengenali dan membai'ah beliau AS? Sedangkan sebelum itu Imam Al-Mahdi difitnah oleh para ulama sebagai tidak mengenali dirinya adalah Imam Al-Mahdi dan tidak terlebih dahulu mengumumkan dan melakukan dakwah. Tetapi secara tiba-tiba sekumpulan manusia ramai ini mendesak beliau menerima bai'ah mereka, walau setelah beliau mengelaknya dan menafikan dirinya adalah Imam Al-Mahdi. Bukankah ini pelik dan tidak rasional? Dan bukankah mereka yang mengenali beliau ini, seperti mana disebut oleh Saudara Bukhari, mereka yang mengenali Imam Mahdi ini, sebelum beliau sendiri menyedari dirinya adalah Imam Mahdi, mereka ni lebih hebat dan lebih berilmu daripada beliau, dan beliau yang tidak tahu menahu bahawa beliau adalah Imam Mahdi dari mula. Dan bagaimana mereka yang membai'ah Imam Al-Mahdi ini yang sudah jelas lebih alim daripada Imam Mahdi yang lebih jahil dan tak tahu status dirinya sendiri ini boleh melakukannya. Setunya Imam Mahdi itu tidak layak dan mereka sendiri lebih layak menjadi Imam Mahdi daripada orang yang hendak mereka bai'ah ini. Sidang penonton, sebenarnya terdapat perbezaan yang ketara di antara apa yang telah diriwayatkan tentang Imam Al-Mahdi di dalam kitab-kitab hadis berbanding andaian, rumusan, tafsiran akal para ulama. Di mana para ulama ini dengan jelas telah sekian lama cuba untuk menghalang umat Islam terutamanya dari mencari dan mengenali Imam Al-Mahdi AS. Malah ada para ulama Islam yang menafikan kitab sudah berada di akhir zaman dan mengatakan Imam Al-Mahdi hanya akan muncul beribu-ribu tahun dari sekarang dan kita dalam keadaan selesa dan aman damai tanpa ada sebarang ancaman dan tanda-tanda yang membuktikan kita sudah berada di akhir zaman. Alangkah beraninya dan biadabnya para ulama ini. Mereka ini mengatakan sesuatu yang mereka tidak mempunyai ilmu tentangnya dan mereka ini seolah-olah tidak takut langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama ini telah menipu dengan amat banyak sekali tentang topik Imam Al-Mahdi kerana kemunculan Imam Al-Mahdi sebenarnya menakutkan mereka. Dan jika kita dengan jujur mengkaji, meneliti hadis-hadis Nabi SAW dan Ahlul Bait AS tentang karakter dan naratif cerita tentang Imam Al-Mahdi, kita akan menyedari hakikat ini. Sidang penonton, kami dengan jujur amat berharap agar anda semua sedar dan memahami bahawa para ulama ini adalah pihak yang mengelirukan umat
terutama umat Islam, ya. Mereka tidak mewakili hadis-hadis Nabi SAW dan Ahlul Bait, dan mereka juga hanya mengajar sejumlah kecil, ya, hadis-hadis yang berkaitan topik Imam Al-Mahdi alaihissalam. Dan lebih teruk lagi, ya, mereka membuat tafsiran dan rumusan yang sangat menyeleweng. Ya. Sidang penonton, apa yang kami bincangkan setakat ini telah mewakili hampir ke semua hadis-hadis yang diketengahkan oleh para ulama Muslim Sunni daripada dunia Ahlussunnah wal Jamaah. Walhal terdapat banyak lagi hadis-hadis daripada Nabi SAW dan Ahlul Bait alaihissalam yang tidak diketengahkan kepada Muslim Sunni oleh para ulama mereka. Ya. Baik. Sidang penonton, terdapat satu riwayat yang memberitahu bahawa ada 3 orang anak khalifah yang berbeza-beza. Mungkin daripada keturunan Abu Bakar, mungkin keturunan Umar, Imam Ali alaihissalam, dan ketiga-tiga anak lelaki khalifah ini bertelagah sesama mereka. Dan Imamul Mahdi alaihissalam tahu adalah keturunan daripada Imam Ali alaihissalam. Tetapi pihak Muslim Sunni menafikan hadis ini dengan alasan bahawa anak khalifah tersebut merupakan keturunan para sahabat, keturunan yang kononnya beriman, keturunan yang mulia, dan pasti tidak akan bertelagah dan memusuhi keturunan Imam Ali alaihissalam. Seterusnya kita ada pula koleksi hadis-hadis yang dipegang oleh Muslim Syiah melalui Imam Ali alaihissalam dan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, iaitu hadis-hadis daripada Imam Ali alaihissalam, Fatimah Zahra, Imam Hasan alaihissalam, Imam Husain alaihissalam, dan para imam daripada keturunan mereka. Hadis-hadis ini menceritakan tentang Imamul Mahdi dengan banyak sekali seperti mana yang dijelaskan oleh Saudara Kashfah tadi, dan lebih terperinci. Dan menyebut bahawa Imamul Mahdi berdasarkan hadis-hadis ini ialah imam yang ke-12 daripada keturunan baginda Nabi SAW. Itu setelah imam pertama, Imam Ali bin Abi Talib alaihissalam, diikuti oleh 2 puteranya iaitu Imam Hasan alaihissalam, Imam Husain alaihissalam. Seterusnya anak keturunan Imam Husain alaihissalam iaitu Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam, Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam, Imam Ja'far As-Sadiq alaihissalam, Imam Musa Al-Qazim alaihissalam, Imam Ali Al-Ridha alaihissalam, Imam Muhammad Al-Jawad alaihissalam, Imam Ali Al-Hadi alaihissalam, Imam Hasan Al-Askari alaihissalam, dan setelah itu imam yang ke-12 iaitu Imam Muhammad bin Hasan Al-Askari alaihissalam, iaitu Imamul Mahdi. Sidang penonton. Jadi, menurut hadis-hadis ini, Imamul Mahdi telah pun muncul terlebih dahulu. Okey. Tetapi musuh-musuh kepada keluarga suci Nabi, para Ahlul Bait alaihissalam, bermula dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, kemudian diikuti oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, telah membunuh setiap para imam dari yang pertama hingga yang ke-11. Setelah kewafatan baginda Nabi SAW, Imam Ali alaihissalam dibunuh. Kemudian Imam Hasan alaihissalam pula diracun oleh Muawiyah. Kemudian anak Muawiyah iaitu Yazid laknatullah telah menyembelih dan membunuh Imam Husain alaihissalam serta keluarganya. Dan setelah itu mereka berterusan memenjarakan, meracun, membunuh setiap para imam dari keturunan Imam Husain alaihissalam sehinggalah zaman Imamul Mahdi alaihissalam. Baik, Imamul Mahdi alaihissalam telah disembunyikan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika masih muda dan telah gaib dan dijanjikan akan muncul kembali di akhir zaman. Baik, sidang penonton. Umat Islam Syiah sedang menantikan Imamul Mahdi ini. Okey, yang telah dilahirkan dan berumur amat panjang seperti mana golongan Muslim Sunni percaya kepada Nabi Khidir juga masih hidup, berumur amat panjang. Dan hal ini tidak bercanggah dengan sunnatullah. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah pun memberi umur yang panjang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dan kisah di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyembunyikan Nabi Idris alaihissalam, dan begitu juga apa yang berlaku kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi dengan cara yang sama Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menyembunyikan Imamul Mahdi alaihissalam dari manusia dan dijanjikan akan kembali di akhir zaman. Baik,
Jadi apa yang boleh kita fahami? Bagi Muslim Sunni, Imamul Mahdi mereka adalah sesiapa saja yang berketurunan daripada baginda Nabi, dilahirkan di akhir zaman. Okay. Tetapi bagi Muslim Syiah, Imamul Mahdi adalah individu yang khusus daripada keturunan Nabi SAW yang ke-12. Okey. Dia telah diangkat dan disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang berlaku terhadap Nabi Isa alaihissalam. Okey. Nabi Isa alaihissalam ditunggu oleh pihak Kristian sebagai Mesiah mereka, manakala Muslim menunggu Imamul Mahdi sang penyelamat mereka. Kedua-duanya diangkat dan disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan kembali di akhir zaman. Dan kedua-duanya akan bekerjasama untuk tujuan yang sama. Baik, sidang penonton. Hadis-hadis Ahlul Bait alaihissalam amat luas ya, okey, dan menyebut secara spesifik. Terdapat hadis-hadis yang menyebut tentang kemunculan individu lain sekitar masa munculnya Imamul Mahdi. Salah satu daripada individu ini ialah Al-Yamani dan Al-Qaim. Baik, berkenaan ini sebenarnya kita perlukan satu episod khas untuk menerangkan hal ini, untuk menerangkan perbezaan antara Al-Qaim dan juga Al-Mahdi. Baik. Menurut apa yang telah diberitahu oleh Ahlul Bait alaihissalam dalam hadis-hadis, Al-Qaim daripada keluarga Muhammad adalah individu yang berbeza daripada Imamul Mahdi alaihissalam. Imamul Mahdi alaihissalam ialah Imam Muhammad Al-Hasan Al-Askari. Al-Yamani dan Al-Qaim muncul sekitar masa kemunculan Imamul Mahdi. Okey, merupakan dua individu yang berbeza yang akan membuka jalan dan menjadi pintu kepada Imamul Mahdi alaihissalam. Malah ada hadis yang menyebut bahawa dua figura ini merupakan pembantu kepada Imamul Mahdi alaihissalam. Mereka lah yang akan bertempur, berperang untuk membuka jalan, membentang kapit merah buat Imamul Mahdi memerintah daulah ilahi, agar Imamul Mahdi alaihissalam secara peribadi tidak menitiskan walau setitis darah untuk mendapatkan pemerintahan daulah ilahi ini. Dan konsep ini sangat berbeza dengan apa yang dipegang, apa yang merupakan kepercayaan Muslim Sunni. Baik, sidang penonton. Seterusnya, apakah yang akan dilakukan oleh Imamul Mahdi alaihissalam setelah itu? Okay, apakah yang akan dihadapi? Okay. Menurut kepercayaan Muslim Sunni, perjuangan utama Imamul Mahdi ialah untuk menentang golongan Yahudi. Okay, ini apa yang golongan Muslim Sunni percaya. Okay, dia akan tampil dengan kekuatan daripada timur, contohnya daripada Khurasan, kemudian bergerak ke barat dan bertempur dengan pelbagai-bagai musuh. Tetapi matlamat dan pertempuran utama adalah dengan Yahudi. Okay? Ya, ataupun apa yang kita fahami sekarang sebagai Bani Israel. Okay, untuk mendapatkan tanah Israel, iaitu negara Israel yang menindas Muslim di sana. Okay. Oleh itu, bagi kaum Muslim Sunni, menyatukan umat Islam dan membebaskan Palestin dari cekaman Yahudi merupakan tujuan utama Imamul Mahdi alaihissalam. Kerana menurut hadis-hadis ketika itu, pihak Barat dan Yahudi telah menindas umat Islam serta konflik antara mereka sudah menjadi semakin teruk, sehingga penduduk di barat akan membunuh atau memenjarakan atau menghantar pulang atau menghalau, mengusir keluar setiap orang Islam, lelaki, wanita atau kanak-kanak. Dan perkara ini manusia kita dapat lihat dan sedar inilah yang sedang berlaku. Okay, apa yang berlaku di negara-negara barat, apa yang berlaku di antara Israel dan Palestin kini. Okay, segala serangan teroris yang berlaku terhadap Muslim, termasuk berita di mana seorang pengganas yang telah menikam seorang kanak-kanak Palestin sebanyak 26 kali ya. Okey, dan pelbagai lagi berita-berita serangan ganas yang lain. Okey. Kita juga boleh menyaksikan bagaimana seorang Muslim akan kehilangan keraitannya di negara barat, kemudian yang diusir keluar jika mengibarkan bendera Palestin atau menunjukkan sokongan kepada Palestin. Semua ini berlaku, okay, merupakan pemenuhan kepada ramalan Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis bahawa di masa kemunculan Imamul Mahdi alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam, pihak barat akan membunuh, menindas dan mengusir umat Islam serta bangsa Arab daripada negara-negara mereka. Kerana itu,
Muslim Sunni percaya Imamul Mahdi akan membebaskan Baitul Maqdis, kemudian mengejar dan memusnahkan golongan Yahudi. Okey? Mereka percaya Tuhan akan membalas dendam kepada bangsa golongan Yahudi, sehingga jika ada orang Yahudi yang berlindung atau bersembunyi di sebalik sebatang pohon atau sebuah batu, pohon dan batu tersebut akan bersuara dan memberitahu bahawa terdapat Yahudi bersembunyi di belakangnya, memanggil Muslim untuk membunuh Yahudi tersebut. Okey? Jadi seolah-olah seluruh bumi ketika itu sedang menentang golongan Yahudi. Kemudian ada pula hadis-hadis daripada versi Syiah, iaitu hadis-hadis daripada Ahlul Bait Nabi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadis-hadis sahih daripada Ahlul Bait berkenaan hal ini. Sebahagian manusia apabila kami sebut tentang hadis versi Syiah, mereka mengatakan sebagai hadis rekaan. Okey, tetapi hadis yang kami maksudkan merupakan hadis yang sahih daripada Nabi, daripada Ahlul Baitnya, berbanding melalui para sahabat. Okey. Ya, jadi kami berharap manusia dapat memberi perhatian. Okey. Dan jika kita fikirkan, golongan Sunni sendiri percaya bahawa Imam Mahdi berasal daripada keluarga Nabi. Dan hadis-hadis ini sememangnya merupakan hadis yang berasal daripada keluarga suci Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita perlu sedar ya, tentang terma Syiah merupakan satu terma yang positif. Okey, jangan terlampau fobia dengan kalimah ini ya. Kalimah ini terdapat di dalam Al-Quran yang bermaksud pengikut yang kuat, seperti mana di dalam ayat Al-Quran yang bermaksud sesungguhnya Syiahnya Nuh adalah Ibrahim. Okey. Surah As-Saffat ayat 83 bermakna di sini Nabi Ibrahim juga merupakan Syiah. Ya. Syiah kepada Nabi Nuh alaihi salam. Oleh itu kalimah Syiah merupakan kalimah yang baik, yang positif, yang bermaksud pengikut setia, penyokong yang kuat. Baik. Apakah yang akan ditunjukkan oleh hadis-hadis ini? Okey, saya persilakan Saudara Kashifullah untuk menerangkan lebih lanjut. Alhamdulillah, sidang penonton, di dalam hadis-hadis keluarga suci Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Ahlul Bait alaihi salam, kita temui musuh yang berbeza dari apa yang telah dinyatakan oleh saudara Bukhari yang mana saudara Bukhari telah membentangkan keterangan tentang musuh-musuh Imam Al-Mahdi yang utama kononnya daripada perspektif kitab-kitab dunia Sunni. Tetapi daripada hadis-hadis Ahlul Bait dan daripada Nabi SAW yang hadis-hadis disifat oleh keluarga Rasulullah, kita dapati bahawa musuh utama dan fokus utama Imam Al-Mahdi AS dan Al-Qaim AS adalah umat Islam itu sendiri. Hadis-hadis keluarga suci Nabi SAW menyatakan bahawa Imam Al-Mahdi akan membalas dendam terlebih dahulu. Imam Mahdi akan membalas dendam terlebih dahulu ke atas umat Islam. Bermakna tindakan pertama Imam Al-Mahdi adalah ke atas umat Islam. Kerana apa yang umat Islam telah lakukan selama lebih 1000 tahun, iaitu mereka ini telah kekal berdiam diri dan menyokong para penzalim yang menjadi untuk menjadi para pemerintah mereka, di mana para pemerintah yang zalim ini telah menyembelih dan membunuh keluarga Imam Al-Mahdi sejak daripada Imam Ali AS yang ditikam, penindasan dan pembunuhan Fatimah Zahra, Imam Hasan AS yang diracun, Imam Hussein AS yang dibunuh dengan kejam di Karbala, diikuti setiap imam sehinggalah imam ke-11 iaitu Imam Hasan Al-Askari iaitu bapa kepada Imam Al-Mahdi. Sidang penonton, hadis-hadis menyebut bahawa Imam Al-Mahdi tidak akan mempunyai musuh yang lebih ketara dan nyata melainkan para ulama Islam. Dan beliau AS akan menghadapi cabaran dan dugaan yang lebih berat dalam dakwahnya berbanding apa yang dilalui oleh Nabi SAW di zaman baginda. Ini membuktikan bahawa Imam Al-Mahdi mesti melalui satu tempoh di mana beliau AS melakukan dakwah terlebih dahulu. Dan beliau AS akan ditentang oleh para ulama Islam kerana para ulama Islam ini akan mengeluarkan fatwa-fatwa yang akan menuduh beliau AS sebagai sesat dan wajib dibunuh. Kerana beliau AS kononnya menjadi ancaman kepada Islam.
Hadis-hadis menyebut Imam Al-Mahdi akan menghadapi cabaran yang lebih berat dari yang dihadapi oleh Nabi SAW di zaman baginda. Ya, kerana pada zaman baginda, manusia menyembah berhala-berhala yang diperbuat daripada kayu dan batu. Tetapi Imam Al-Mahdi akan ditentang oleh semua manusia yang masing-masing menafsirkan sendiri Al-Quran. Semua orang mahu menjadi ulama atau menyembah berhala-berhala yang boleh bertutur, iaitu para ulama Islam. Dan umat Islam, yakni Muslim, akan menuduh Imam Al-Mahdi sebagai Dajjal, menuduh beliau jahil dan tidak memahami Al-Quran. Umat Islam akan berkata Imam Al-Mahdi tidak kenal dan tidak sedar dirinya adalah Imam Al-Mahdi. Oleh itu bagaimana kamu atau dia mendakwa dirinya adalah Imam Al-Mahdi? Umat Islam akan melakukan pelbagai tafsiran jumud dan dangkal tentang Al-Quran dan secara jahil mendakwa Imam Al-Mahdi tidak disebut di dalam Al-Quran. Oleh itu, sidang penuntun, Imam Al-Mahdi akan menghadapi semua tentangan, penafian dan masalah ini daripada umat Islam sendiri. Sidang penuntun, adalah juga jelas daripada hadis-hadis Ahlul Bait alaihissalam bahawa hampir kesemua yang mengaku beragama Islam kini adalah sebenarnya kafir tanpa mereka sedari. Mereka ibarat manusia yang telah murtad dan mereka sebenarnya tidak beriman pun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun mulut mereka mengatakan mereka umat Islam, mereka Muslim, dan mereka mengatakan mereka beriman. Ini juga sebab mengapa Imam Al-Mahdi masih belum lagi menampilkan dirinya kepada seluruh dunia. Kerana jika sekadar cukup 10,313 manusia yang benar-benar beriman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Al-Mahdi alaihissalam sudah pun keluar untuk dilihat semua manusia di bumi, sebagaimana dinyatakan di dalam hadis-hadis Ahlul Bait alaihissalam. Oleh itu, Imam Al-Mahdi ketika ini hanya muncul kepada para pewaris beliau alaihissalam dan beberapa pengikutnya yang paling beriman di saat ini untuk menggerakkan dakwahnya dan untuk mengumpulkan lagi sekumpulan para mukmin sejati untuk bersamanya. Dan beberapa hadis juga ada menyebut bahawa beliau akan mengeluarkan senjata-senjata yang ditanam di bawah tanah, di mana beliau dan para pengikutnya atau sahabatnya akan sampai ke satu tempat dan beliau akan menghentakkan kakinya ke tanah dan para sahabatnya akan menggali keluar senjata-senjata dan pakaian perang ini, lalu beliau alaihissalam akan mengarah para sahabatnya untuk memakainya dan mengarah mereka membunuh semua manusia yang tidak memakai apa yang mereka pakai. Dan dinyatakan di dalam hadis-hadis bahawa Imam Al-Mahdi akan menyembelih 16,000 para ulama Islam di daerah negara Iraq, terutamanya para ulama Syiah di kawasan sekitar dan di antara Najaf dan Karbala. Oleh itu, musuh utama Imam Al-Mahdi adalah sebenarnya umat Islam sendiri, terutamanya Muslim Syiah di zaman ini yang kononnya mendakwa mentaati Ahlul Bait, tetapi mereka sebenarnya mentaati para ulama Syiah mereka, dan mereka ini mendewakan konsep wilayah Al-Faqih. Maka mereka ini bukanlah Syiah yang sebenar di sisi Allah. Anehnya sidang penuntut, konsep yang dihasilkan oleh para ulama Syiah ini seolah-olah diciplak Parti Islam se-Malaysia atau PAS, iaitu sebuah parti politik Islam versi Ahlus Sunnah wal Jamaah di Malaysia yang telah menjenama semulakan konsep ini dengan nama Kepimpinan Ulama. Sidang penuntun, hadis-hadis Ahlul Bait alaihissalam juga menyebut bahawa para ulama Islam di akhir zaman adalah sejahat-jahat makhluk di bawah lindungan langit. Dan daripada mereka datangnya segala fitnah dan kepada mereka kembalinya segala fitnah. Ahlul Bait alaihissalam juga menggambarkan para ulama Islam sebagai pengkhianat dan menjijikkan.
dan amat malang sekali bahawa amat jelas sekali bahawa para ulama Islam ini telah menjejaki langkah para ulama Yahudi, iaitu para rabai Yahudi yang telah menafikan dan melaknat Isa alaihissalam. Di mana para ulama Islam juga menafikan, menentang dan melaknat Imam Al-Mahdi dan Al-Qaim alaihissalam, kecuali hanya sebahagian kecil, sebilangan kecil sahaja daripada mereka yang akan beriman dengan Imam Al-Mahdi dan Al-Qaim. Malah Ahlul Bait alaihissalam menegaskan bahawa musuh utama semua para nabi, semua rasul dan semua khalifah utusan Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebenarnya para ulama di setiap zaman mereka masing-masing, sehinggalah pada saat dan pada hari ini. Seterusnya sidang penuntun, Imam Al-Mahdi akan memulakan pertempurannya dengan membersihkan dunia Islam dari semua pemerintah negara-negara Islam yang zalim, termasuk Malaysia, Indonesia, Brunei, bermakna Perdana Menteri Malaysia, Presiden Indonesia yang akan ditentukan hari ini, Sultan Brunei, Agung, Sultan-Sultan, semua ini akan dibersihkan daripada kuasa pemerintahan mereka. Dan Imam Mahdi akan menghancurkan dan memusnahkan mereka-mereka yang menjijikkan, para munafik, para ulama yang mengeluarkan fatwa-fatwa, mufti-mufti semua ni, yang merosakkan dan mencuri nama Islam. Kemudian beliau alaihissalam akan pergi ke Mekah seperti mana yang dipercayai oleh Muslim Sunni. Tetapi sidang penonton, hadis-hadis Ahlul Bait alaihissalam menyatakan bahawa Imam Al-Mahdi mempunyai misi yang lebih penting dan utama untuk dilaksanakan di Mekah, dan bukan sekadar menghimpun Muslim di sekitar Kaabah. Sidang penonton, misi utama Imam Al-Mahdi ini ialah memotong tangan-tangan ahli-ahli sebuah keluarga yang berkuasa di sana. Dan beliau alaihissalam akan menggantung tangan-tangan ini di dinding Kaabah, di sisi Kaabah semua, agar semua manusia di seluruh dunia dapat melihat dan mengetahui bahawa mereka inilah, keluarga inilah, mereka ini adalah pencuri Baitullah ataupun rumah Allah. Dan beliau alaihissalam akan melaksanakan hukuman yang keras dan ganas yang tidak pernah dilakukan melainkan ke atas keluarga Saud yang memerintah Arab Saudi kini, Muhammad bin Salman dan sebagainya. Keluarga mereka, sekutu-sekutu mereka akan dihancurkan oleh Imam Al-Mahdi. Kerana keluarga mereka ini, keluarga Saud inilah, mereka telah memotong banyak tangan-tangan manusia di sepanjang pemerintahan mereka. Sudah penonton, Imam Al-Mahdi akan memerintah manusia berdasarkan apa yang mereka anuti. Oleh itu, puak-puak Wahabi Saudi ini akan diurus dan diadili secara Wahabi. Dan beliau alaihissalam akan memerintah Muslim mengikut syariat Islam, dan umat Kristian mengikut syariat Kristian, dan umat Yahudi mengikut syariat Yahudi, sebagaimana dijanjikan dalam hadis-hadis Ahlul Bait. Jadi beliau alaihissalam tidak akan memaksa sesiapa pun untuk menukar agama. La ikraha fid din. Jadi ini tidak akan berubah. Imam Mahdi tidak akan memaksa sesiapa untuk menukar agama mereka. Dan salah satu yang akan beliau alaihissalam lakukan ialah menghapuskan jizyah, iaitu cukai yang dikenakan oleh Nabi SAW ke atas mereka yang bukan Islam. Di mana cukai ini adalah lebih tinggi daripada cukai yang dikenakan ke atas Muslim. Di mana cukai ini membolehkan golongan bukan Islam ketika itu kekal tinggal di negara Islam ketika itu. Baik, sidang penonton, di waktu pemerintahan Imam Al-Mahdi, para penganut agama Islam, Kristian, Yahudi, Buddha, Hindu atau apa sahaja agama dan pegangan tidak akan dipaksa beriman dengan agama yang dibawa oleh Imam Al-Mahdi, dan mereka akan diperintah, diurus dan diadili mengikut syariat daripada kitab-kitab setiap agama mereka masing-masing. Sidang penonton, misi lain yang akan dilaksanakan oleh beliau alaihissalam di Makkah ialah merobohkan Kaabah, sebagaimana disebut di dalam salah satu hadis yang paling kontroversi. Dan ini mungkin satu kebenaran yang sukar diterima oleh umat Islam, tetapi kebenaran adalah pahit dan harus ditelan bagi mereka yang mencintai kebenaran. Di mana sidang penonton, Imam Al-Mahdi dan para sahabatnya akan menghampiri Kaabah, dan beliau alaihissalam akan mengangkat sebilah kapak, lalu beliau akan mula merobohkannya.
Dan apabila ini mula berlaku, guruh, petir dan angin ribut akan datang, muncul dengan dahsyat dan mengerikan. Dan kesemua para sahabat Imam Al-Mahdi AS akan menyangka bahawa ribut petir yang dahsyat ini berlaku kerana tindakan beliau AS cuba merobohkan Kaabah. Lalu mereka ini merasa takut dan melarikan diri daripadanya. Tetapi apabila mereka sedar bahawa beliau AS terus saja merobohkan Kaabah tanpa dipanah petir dan mati di panah petir, kesemua mereka ini, kesemua ansar Imam Al-Mahdi ini, mereka akan bergegas kembali kepada beliau AS. Secepat mana mereka kembali kepada beliau, menentukan tahap keimanan setiap mereka. Baik, sidang penonton, selain daripada itu, Imam Al-Mahdi AS juga akan merobohkan masjid-masjid yang dibina dengan kos berjuta-juta ringgit. Malah mungkin berbilion ringgit yang ada di dalamnya kemewahan, emas, perak dan sebagainya. Dan beliau AS akan mengembalikan semua rumah-rumah ibadat ini kepada rupa bentuk yang sepatutnya, iaitu tempat ibadah tanpa bumbung, iaitu arena terbuka dan terdedah di mana Muslim boleh beribadah di tempat yang ringkas. Beliau AS melarang perbelanjaan besar untuk membina apa-apa rumah ibadah, termasuk masjid-masjid, dan akan mengutamakan dahulu perbelanjaan untuk membantu fakir miskin dan mereka yang sakit dan mereka yang dalam kesusahan. Dan inilah keutamaan yang akan diberikan oleh Imam Al-Mahdi, kerana prinsip yang dibawa dalam ajaran Imam Al-Mahdi adalah kemanusiaan di atas segalanya, kemanusiaan di atas agama itu sendiri. Ya. Baiklah sidang penonton. Seterusnya, Imam Al-Mahdi juga akan menubuhkan daulah ilahi yang amat kaya, kerana kekayaan akan mencurah masuk di permulaan pemerintahan beliau alaihissalam, dan Imam Mahdi akan bertindak dengan sangat adil. Dia akan menghimpunkan manusia dan bertanya kepada mereka, inikah punca kalian saling berbunuhan? Inikah punca kalian saling tidak bertegur sapa sesama kalian? Kemudian dia akan melontarkan wang ke tanah dan membenarkan manusia mengambilnya sebanyak mana yang mereka mahu, sebanyak mana yang mereka perlukan. Kekayaan yang disimpan dan dicuri daripada mereka sebenarnya sebelumnya oleh orang-orang zalim. Dia akan menentang semua orang-orang kaya, sistem-sistem kerajaan dan orang-orang zalim yang memerintah umat Islam. Dia akan mengambil harta-harta daripada mereka dan mengagihkan kepada orang-orang miskin dan golongan fakir. Baik, sidang penonton. Siapakah penentang utama Imam Al-Mahdi? Berdasarkan hadis-hadis, para ulama lah penentang dan musuh utama Imam Al-Mahdi AS. Kerana itu, Nabi SAW, Fatimah Zahra alaihi salam, Imam Ali AS dan para Ahlul Bait AS telah melarang sesiapa saja daripada menunggu fatwa daripada para ulama yang mengumumkan Imam Al-Mahdi sudah muncul. Kerana hal tersebut adalah pemikiran, perbuatan yang salah dan sia-sia. Sidang penonton, kita hendaklah ingat kisah Nabi Isa alaihissalam, kisah Musa alaihissalam, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapakah musuh para nabi ini? Bukankah golongan para ulama yang telah menjadi musuh mereka? Dan mereka ialah yang menyembah berhala-berhala di zaman itu, dan kini para ulama jugalah berhala-berhala yang disembah itu. Jadi para ulama ini hendaklah kita hapuskan. Hendaklah dihapuskan. Imam Al-Mahdi AS akan melakukan perkara yang sama seperti mana Nabi Ibrahim AS, seperti mana Nabi Muhammad AS, Nabi Muhammad SAW, iaitu mereka akan menghancurkan berhala-berhala ini. Para ulama Islam yang akan menentang Imam Al-Mahdi AS, seperti mana para pendeta, paderi, rabai-rabai telah menentang para nabi dan para utusan sebelum ini. Dan hakikat ini mungkin mengejutkan ramai umat Islam, terutamanya golongan Muslim Sunni. Tetapi anda perlu sedar bahawa Imam Al-Mahdi diutuskan untuk membetulkan kembali agama Tuhan. Ini bermakna
ketika Imamul Mahdi muncul, semua agama telah pun rosak. Termasuklah agama Islam kini. Tidak kira apa jua versi, sama ada Sunni, Syiah, Azwajah, Wahabi dan sebagainya. Seterusnya, terdapat riwayat-riwayat daripada Ahlul Bait turut menyebut bahawa Imamul Mahdi akan membebaskan Baitul Maqdis dan memerintah dengan keadilan. Tetapi tidak seperti mana yang digambarkan oleh hadis-hadis Sunni. Okey, Imam Mahdi tidak akan melakukan pembunuhan kejam seperti Holocaust terhadap Yahudi. Menurut riwayat Ahlul Bait alaihi salam menyebut Imamul Mahdi akan datang dengan objek-objek, relik-relik yang diketahui oleh Bani Israel seperti tabut perjanjian, tongkat Musa, tongkat Harun, cincin Sulaiman dan sebagainya. Dan objek-objek ini mempunyai kuasa yang hebat. Okey, disebutkan dengan hanya melihat tabut perjanjian, majoriti Bani Israel akan beriman kepada Imamul Mahdi AS. Okey, Bani Israel tahu bahawa tabut perjanjian ini pada ketika tertentu, waktu tertentu akan berhenti di hadapan rumah orang yang dilantik oleh Tuhan. Hal ini mereka ketahui melalui pembacaan mereka dalam kitab-kitab mereka sendiri, iaitu Taurat dan kitab-kitab para nabi dan para utusan mereka. Dan daripada rumah tersebut akan keluar seorang khalifah Allah yang agung. Sidang penonton, selama 2000 tahun Bani Israel telah kehilangan tabut perjanjian ini. Dan apabila mereka melihatnya kembali bersama-sama dengan Imamul Mahdi ketika itu, ia ibaratkan satu mukjizat yang amat hebat bagi Bani Israel dan mereka akan beriman dengan Imamul Mahdi AS. Imamul Mahdi akan disayangi dan secara berperingkat dia akan memerintah negara demi negara. Baik, tetapi terdapat juga hadis Imamul Mahdi AS akan melakukan perjanjian damai dan akan ada beberapa negara yang akan berlaku khianat. Terdapat juga riwayat bahawa Nabi Isa AS akan turun kepada Imamul Mahdi, tetapi riwayat tersebut tidak menyatakan bahawa Nabi Isa AS akan turun sambil berpegang kepada sayap malaikat seperti mana yang kita dengar daripada riwayat Sunni. Tetapi menurut riwayat tersebut, Nabi Isa AS akan menyerahkan panji kepada Imamul Mahdi AS. Ini bermakna Nabi Isa AS turut berdakwah bagi Imamul Mahdi AS dan merupakan salah seorang pengikut Imamul Mahdi AS dan akan menyerahkan kembali panji dakwah kepada baginda. Dan ketika itu, identiti Nabi Isa AS mungkin tidak dikenali oleh manusia. Dan menurut riwayat juga, semua para nabi dan para rasul akan kembali bersama Imamul Mahdi AS. Ini bermakna semua roh orang-orang yang beriman daripada sejak Nabi Adam AS hinggalah zaman Imam Mahdi AS, semuanya akan kembali bersama Imam Mahdi. Dan inilah yang akan membentuk pasukan tentera bagi Imamul Mahdi. Baiklah, okey, inilah sejarah secara ringkas konsep Imamul Mahdi seperti mana yang telah dinyatakan di dalam hadis-hadis oleh para sahabat dan menurut hadis-hadis Ahlul Bait alaihi salam. Alhamdulillah. Sidang penonton, akhirnya kita kini tiba kepada rumusan yang paling penting, iaitu hadis daripada Nabi SAW yang sangat terkenal, sangat masyhur di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun daripada kitab-kitab Syiah. Hadis yang menyebut bahawa Islam bermula asing dan akan kembali asing. Oleh itu, Islam yang dibawa kembali oleh Imam Al-Mahdi adalah asing dan hampir tidak dikenali oleh umat Islam di akhir zaman ini. Dan sebagaimana yang telah disebut oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis, mengatakan bahawa umat Islam menjejaki langkah-langkah umat terdahulu, iaitu umat Yahudi dan umat Nasrani. Umat Islam juga meneruti langkah-langkah mereka di akhir zaman. Dan sebagaimana umat Yahudi menentang nabi-nabi, rasul-rasul yang utus kepada mereka,
umat Islam sendirilah yang akan paling menentang Imam Al-Mahdi. Maka itu, sidang penonton, terutamanya umat Islam, anda mesti mengambil perhatian serius tentang perkara ini. Dan anda mesti meneliti dengan jujur siapa sahaja yang mendakwa dirinya adalah Imam Al-Mahdi atau seorang utusan daripada Imam Al-Mahdi AS. Kerana sidang penonton, Tuhan tidak mahu sesiapa beriman secara membabi buta. Tetapi kita juga perlu ingat, sidang penonton, Tuhan juga tidak mahu sesiapa pun kufur secara membabi buta. Di mana kedua-dua kesilapan ini akan menyebabkan kemusnahan diri manusia. Kerana apa, sidang penonton? Kerana dari segala yang diberitahu oleh Nabi SAW dan Ahlul Bait SAW tentang Imam Al-Mahdi memberikan indikasi yang sangat jelas bahawa Imam Al-Mahdi tidak akan sehaluan, tidak akan bersahabat dan tidak akan bersama semua para pemerintah negara-negara Islam dan semua para pemerintah, para ulama Islam. Sebaliknya, Imam Al-Mahdi AS hanya akan bersahabat dan bersama dengan mereka yang ditindas, fakir miskin, dan mereka yang mengikuti dan menyokong beliau AS untuk menyebarkan keamanan dan kedamaian. Dan jelas sekali daripada hadis-hadis kita dapat fahami bahawa umat Islam akan menganggap Imam Al-Mahdi sebagai kafir dan gila. Kerana apa yang beliau AS ucapkan dan bawa tidak sama dengan apa yang diucapkan oleh para ulama dan manusia biasa yang lain. Malah terdapat hadis-hadis yang menyebut bahawa umat Islam akan menuduh dan memanggil Imam Al-Mahdi sebagai Yahudi ataupun Bani Israel. Oleh itu, anda semua, terutamanya umat Islam, perlu berhati-hati dan prihatin terhadap semua amaran dan peringatan yang diberikan oleh Nabi SAW dan Ahlul Bait AS. Dan teruslah mengkaji dakwah kami, pembuktian daripada kami dengan ikhlas tanpa anda bersikap emosi atau prejudis. Bukakan minda anda, jadilah orang yang merdeka daripada rantai-rantai yang mengikat anda, iaitu ulama-ulama anda. Merdekakan minda anda. Orang-orang yang beriman adalah merdeka. InsyaAllah kami akan membincangkan banyak lagi topik-topik berkaitan Imam Al-Mahdi kerana ia adalah satu ilmu yang amat luas dan mustahil dapat kami kongsikan sepenuhnya di dalam satu episod. Episod ini hanyalah pengenalan tentang karakter Imam Al-Mahdi untuk menyediakan anda semua kepada apa yang akan kami bawakan lagi kepada anda, insya-Allah. Jadi alhamdulillah sidang penonton, kita telah tiba di penghujung rancangan ini. Sukacita kami ingin maklumkan dan menjemput sidang penonton semua dari semua agama dan kepercayaan untuk melayari laman sesawang kami di dalam bahasa Inggeris dan menyertai forum-forum Telegram kami di dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Pautan-pautan kepada semua ini disediakan di dalam ruangan deskripsi saluran YouTube kami. Dan anda juga boleh memuat turun secara percuma kitab The Goal of the Wise di hadapan ini yang telah dikarang oleh Al-Qaim daripada keluarga Muhammad, iaitu Abdullah Hashim Abba Al-Sadiq AS di laman rasmi kami secara percuma di www.theahmadireligion.org. InsyaAllah dalam sebulan dua ini, insyaAllah kitab ini akan kami terbitkan di dalam versi bahasa Malaysia. Sehingga bertemu lagi kami Ansar Imam Al-Mahdi AS mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.